Kami tidak menggunakan racun kimia tetapi kami gunakan racun organik iaitu bawang putih. Di sini saya ada 2 lombokan tanah yang mana satu ini sudah dibancur tetapi belum diayak, manakala satu lagi sudah diayak. Tanah ini perlu diayak untuk mengasingkan ketulan-ketulan batu ataupun ketulan-ketulan tanah. Setelah selesai mengayak, tanah ini siap untuk digunakan dan kami juga packing untuk jualan kami di pasar. Ini penyemaian biji benih. Okey, bahan yang kita perlukan adalah satu tray yang mempunyai lubang kecil, kemudian sabut kelapa yang telah diproses dan juga tanah semai. Okey, pertama kita penuhkan lubang tray ini dengan sabut kelapa. Setelah selesai kita penuhkan sabut, kemudian kita lapiskan dengan tanah semai. Okey, setelah selesai kita tutup sabut dengan lapisan tanah semai, barulah kita boleh meletakkan biji benih. Setelah selesai kita meletakkan biji benih, kemudian kita perlu merendamkan tray tersebut di dalam bekas takungan. Teknik yang betul, kita siram dia dekat bekas takungan. Setelah medium kelihatan lembab, kita perlu menutupkannya supaya angin tidak lalu dan benih tidak akan kering. So hari ini kita nak tunjukkan tanaman cili padi menggunakan sistem fertigasi. So inilah pokok-pokok yang kita tanam, pokok cili padi. Kita menggunakan benih cili padi sentil untuk tanaman fertigasi ini. Jadi sistem fertigasi ini saya rasa tidak asing lagi kat Malaysia lah ni. Itu dia perkongsian hijau ya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan juga kepada anda semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah 16 Februari kita bersama dengan anda semula bersua di Malaysia hari ini. Saya Ani Mizati. Saya Faria Awan. Dan saya Hanif Miswan. Wow, kami kembali bertiga pada pagi ini dan tentunya mengharapkan agar anda semua sihat, sejahtera, dapat kita teruskan kehidupan pada pagi ini untuk bersama-sama. Terima kasih kerana terus menjadikan kami antara yang pertama untuk bersama dengan anda pada waktu pagi ini. Dan terima kasih juga kepada kalian yang berkongsikan berkenaan dengan visual tadi, paparan paparan tadi kan. Ada yang kongsi tips. Dan perkongsian ini saya kira ini juga membakar semangat kita. Tengok muda-mudi kan, kalau dulu tanaman dan sebagainya kita kaitkan dengan warga emas kan, berusia sedikit, tetapi kita lihat sehari ini dengan ada teknologi dan juga inovasi baharu tentang pertanian dah menarik ramai sebenarnya muda-mudi sekarang untuk bercucuk tanam. Betul. Dan saya kira mungkin ni sedikitlah yang menyumbang kepada hobi PKP tu kan, rentetan daripada tak tahu nak buat apa, mungkin lebih baik duduk di rumah menanam dan sebagainya. Hobi itu last sekali ataupun akhir sekali suka menjadi minat oleh mereka semua. Jadi itu juga menjadikan salah satu sumber pendapatan, dan ada juga yang saja-saja tanam untuk mengelakkan daripada kita beli, dapat jimat juga kan. Tanam bendi, tanam kobis, tanam makanan harian. Makanan harian banyak tau sebenarnya dapat kita jimat. Halia dah tak payah beli, lengkuas dah tak payah beli, tanam semua belakang rumah. Jadi kalau sekarang ni utamanya tujuan utama kita nak cari rumah mesti ada tanah sikit kat belakang. Supaya bolehlah cucuk tanam dan sebagainya. Mula-mulanya idea suka-suka, tapi ini juga dikirakan sebagai berbudi pada tanah ni dapat hasilnya kembali, iaitu boleh menjana pendapatan. Itu yang dikongsikan juga hari ini merupakan topik kita. Trend agro ini sebenarnya boleh menjana pendapatan. Berapa banyak yang kita dapat dan berapa ramai yang sebenarnya dah pun menceburi bidang tanaman ini. Pelbagai kaedah yang digunakan, ada yang menggunakan tanah, ada yang hanya menggunakan nutrien dan juga air seperti hidroponik dan sebagainya. Ini juga perkongsian yang kita akan kongsikan pada hari ini. Selain daripada tanaman, mereka juga minat untuk memelihara arnab dan sebagainya. Ya, trend agro ini pastinya akan menjadi sesuatu yang semakin pesat berkembang lah, sebab kalau kita lihat dalam bajet 2021 ini yang telah pun dibentangkan juga ada disentuh berkaitan dengan bagaimana untuk memastikan bahawa industri pertanian secara agro ini akan dapat dikembangkan lagi dan juga diberikan pelbagai bantuan dan juga inisiatif penjana untuk menjana pendapatan juga diberikan. Dan saya sangat tertarik sebab kadang-kadang ialah kita tahu ia sinonim dengan tanah, berbudi kepada tanah kan. Sekarang dengan teknologi baru, dengan walaupun kita ada kawasan rumah yang tiada laman yang luas, yang terhad. Macam kita lah duduk dekat apartmen kan, yang tak ada tanah ni, mungkin
ada juga inisiatif lain secara teknologinya dimodernkan untuk bercucuk tanam secara ringkas lah. Kan sebanyak hidroponik kita boleh buat. Yang penting sekali nanti kita nak belajar. Mungkin ada medium ataupun bahan-bahan lain yang boleh membantu kita kan bercucuk tanam dengan kawasan yang sangat-sangat terhad ini. Betul. Tapi dapat membantu kita dari segi landscape rumah dan juga menjana pendapatan kita. Sebab kalau orang yang menanam ni dia banyak rahsia, banyak tips bagaimana untuk menyuburkan lagi tanaman, apa tips-tips mereka, dan ada yang memilih untuk menggunakan baja organik, ada yang memilih untuk kompos sendiri baja di rumah. Sisa makanan tu jangan buang, boleh dikompos menjadi baja. Bagaimana nak menjimatkan kos untuk menanam ni, banyak sebenarnya yang kita nak perhalusi satu persatu. Perkongsian kita pada hari ini, kita nak tanya kepada mereka sendiri yang pakar dalam bidang ini berkongsi dengan kita. Mana tahu boleh menjadi idea kepada anda di luar sana untuk menjana pendapatan juga. Okey, seterusnya kita nak kongsikan seperti biasa kes COVID-19 yang terbaru, iaitu semalam setakat pada hari Isnin 15 Februari, kes mencatatkan 2,176. Kali ketiga kita mencatatkan bawah ataupun 2,000 lah, 2,000 kes kali ketiga untuk sepanjang PKP 2.0 ni. Dan kes sembuh juga amat menggembirakan jugalah sebab jumlahnya lebih banyak daripada kes baru kan, 4,521. Cuma kes kematian masih dicatatkan 10. Betul. Dan kluster terbaru setakat semalam banyak sikitlah. Ada 13 kluster dan seperti biasa. Ini taburan mengikut negeri dengan Selangor buat pertama kalinya di bawah 1,000 kes. Juga turut mencatatkan penurunan di sudut di Kuala Lumpur dan juga Johor. Sabah juga bawah 100 kes pada setakat ini, dan ada 10 kematian semalam yang membabitkan warga negara, dan ada 13 kluster baru. Seperti kebiasaannya 10 daripada 13 kluster ini adalah membabitkan kes kluster tempat kerja, dan 3 daripadanya adalah kes kluster yang lain-lain. Dan masih lagi membimbangkan penularan tempat kerja ini kerana kita tahu banyak sektor telah pun kembali dikemarakan beroperasi, dan walaupun dengan hanya kekuatan 30% hingga 40% daripada tempat kerja, tapi masih lagi perlu berjaga-jaga berkaitan dengan penularan di tempat kerja ini. Ya, dan pemeriksaan dilakukan di kediaman warga asing masih lagi mencatatkan risiko yang tinggi kerana mereka tidak menjaga SOP. Bagaimana nak jaga SOP? Itu persoalannya, kerana mereka tinggal ada satu rumah ataupun satu rumah kongsi itu lebih daripada 10 orang. Jadi itu masih lagi dilakukan, masih lagi diusahakan untuk menyelesaikan kes ini bagi mengurangkan sumbangan kes positif berikutan dengan melibatkan warga asing ini. Okey, tapi kita masih lagi minta anda untuk tidak alpa, untuk tidak leka dengan nombor yang bawah 3,000 ni, 2,000 lebih ni. Masih lagi kekalkan kawalan kendiri kita, masih lagi jaga SOP, itu yang paling penting sekali. Walaupun kita tahu pelancaran untuk buku imunisasi vaksin pun bakal berlaku dan sebagainya, tapi masih lagi kita harus menjaga kerana itu adalah kunci untuk keselamatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Baik. Kita kongsikan satu bingkisan berkenaan dengan perjuangan hidup pasangan suami isteri ini. Bagaimana si suami ini bekerja keraslah sebenarnya dah setahun untuk menjadi seorang tukang jam. Yang belajar sendiri bagaimana menyelenggara jam tu kan, tanpa sebab pengalaman tu dia kata diberi semangat oleh isteri dia sendiri. Betul. Jadi kita sama-sama saksikan berkenaan dengan bingkisan ini, kelangsungan hidup tukang baiki jam. Tajuddin Mat Talib, 65 tahun atau mesra disapa Wak Atan, mula menceburi bidang perniagaan sebagai tukang baiki jam sejak setahun lalu. Seawal jam 10 pagi, perniagaan Wak Atan akan mula beroperasi sehingga 5 petang bergantung kepada keadaan cuaca. Bermodalkan RM2,000, anak jati Kelang ini akan membeli jam tangan terpakai untuk diselenggara sebagai latihan dan kemahirannya. Perniagaan saya kalau PKP ini memanglah slow. Slow, sangat-sangat slow. Bukannya sikit, bukannya banyak slow. Memang sangat slow. Jadi daripada saya tak ada kerja, saya terpaksa dah saya tunggu kat sini. Jadi saya beli jam longgok-longgok punya. Lepas tu saya bawa balik, saya repair, saya cuci. Mana yang tak ada tali, saya bubuh tali. Inilah contohnya yang saya buat. Jadi saya jual RM20, RM30, macam itulah. Biar
Fajar pun pertama kali mendapatkan khidmat wa'atan, Dev Prasad Velatian kagum dengan kemahiran yang dimilikinya. Saya memang support small business. Dari pergi ke kedai besar, saya bawa jam tangan besar ke warung kecil. Yeah. And the workmanship dari pakcik is very highly recommended lah. So why not? Kalau kedai ini tutup, saya akan follow pakcik ni. Sekarang pendapatan saya dalam 800 hingga 1,200 macam itulah pendapatan yang PKP ni. Yang mula-mula lagi teruk. Paling teruk hanya bayar duit lepas untuk bayar sewa rumah saja yang mula-mula terjadi. Yang ini bolehlah ada tambahan. Assalamualaikum Wak, apa khabar? Boleh tolong tengokkan jam saya tak? InsyaAllah boleh. Kebiasaannya ramai pelanggan yang akan mengunjungi perniagaan wa'atan ini. Akan tetapi semenjak PKP 2.0 ini, pelanggan je agak berkurangan. Saya tertarik sebenarnya kerana bukan wa'atan sahaja yang berkemahiran, akan tetapi Puan Indah juga mempunyai kemahiran yang sama dalam membaiki jam. Semangat saya memanglah orang rumah saya yang support kuat. Kalau ikut daripada saya memang tak sanggup saya buat jam. Sebab segi mata kan. InsyaAllah kalau saya dapat orang yang boleh support saya akan majukan lagi. Itu dia wa'atan dan isteri. Dua-dua tahu mahir. Itulah. Dan bagaimana seorang isteri tu dapat memberi sokongan kan kepada suaminya, ialah macam-macam kekangan. Kadang-kadang pada diri sendiri tu tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu. Tapi bila ada sokongan ataupun orang di belakang kita ni, pasti insya-Allah boleh kita lakukan. Kalau anda mungkin ada lebih kan, nak berkongsi rezeki juga, nak kata menyokong perniagaan-perniagaan kecil ni, itu adalah berada di kawasan Sekitar di depan ni lah. sekitar di utama. sini saja, bandar utama. Jadi boleh pergi ke sana, mungkin berjumpa dengan wa'atan, membaiki jam ataupun menyokong perniagaan kecil beliau. Okey, itu dia perkongsiannya. Seterusnya kita nak kongsikan apa yang menarik, apa yang dipilih untuk dikongsikan melalui akhbar, berita harian, NST dan juga harian Metro. Saya mulakan terlebih dahulu. Berita harian 3 objektif dasar perpaduan negara. Semalam Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan dasar perpaduan negara dan rangka tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030 yang menggariskan strategi untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan rakyat. Dasar berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian itu menetapkan 3 objektif utama. Mengukuhkan perpaduan, integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, dan juga patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab. Serta yang paling penting sekali, melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Okey, kita tahu secara keseluruhannya 3 objektif dasar perpaduan negara yang telah pun diutarakan semalam, yang secara keseluruhannya memberikan kita pengajaran bagaimana kita nak menghargai rukun negara, bagaimana kita nak menjadi masyarakat yang meningkatkan perpaduan, meningkatkan kerjasama antara satu sama lain. Dan begitu juga dengan strategi, 12 strategi dalam 3 aspirasi ataupun objektif yang telah pun ditetapkan. Melihat kepada apakah 10 tahun akan datang, kita melihat kepada garis panduan ataupun blueprint rangka tindakan perpaduan negara untuk 10 tahun lagi telah pun dilancarkan. Anda boleh baca, anda boleh hayati apa yang dikabarkan, apa yang diutarakan oleh Perdana Menteri kita, halaman 2 dan halaman 3 di berita harian. Tapi apa yang paling penting sekali, objektifnya adalah untuk perpaduan negara, untuk memastikan segalanya tidak ada lagi agenda untuk perselisihan kaum dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik untuk Malaysia, insya-Allah. Tadi Ani menyentuh berkenaan dengan rukun negara kan. So dalam 5 rukun negara tu kita ada kesopanan dan kesusilaan, dan ini saya ingin kongsikan di New Straits Times di muka hadapan. The strict and sensitive cop, the police force is in the main doing a superlative job on the pandemic frontline. Experts, however, also think that some complaints about rude policemen have credence and should be addressed by developing empathy. Ini berkaitan dengan isu yang berlaku baru-baru ini kan.
Sekatan Jalan Raya, pemeriksaan polis Betul. yang membabitkan beberapa individu yang rasanya tidak enak didengar menyentuh tentang sensitiviti kan. Ini yang kata perlu hormat menghormati kesopanan dan kesusilaan masing-masing. Jadi law enforcers must master people skills. There is a need for law enforcement personnel to learn, practice and master interpersonal skills with the same level of precision required when undertaking physical training, says experts. Failure to deploy these skills, they said, would lead only to an increase in criticism of lack of sensitivity, empathy, bias and being disrespectful to members of the public, especially during times of such as Movement Control Order, MCO period. Lepas tu di bawah tu pula, menurut daripada Tan Sri Nur Rashid Ibrahim, former Deputy Inspector General of Police, integrity, empathy, vital traits for cops. Kita tahu bahawa polis kan, PDRM ni sebuah agensi yang berkuasa dan sebagainya, tapi perlu juga bertanggungjawab. Integritinya harus dipikul dengan amanah kerana rakyat amat mempercayai integriti itu apa yang ada. Tapi kita tak cakap semua, segelintir. Dan kita harapkanlah ini tidak akan berulang lagi kan. Perlunya ada iktibar dan pengajaran lah. Ini kita tak nak ada lagi berterusan nanti. Seakan berangkaian pula selepas satu kes didedahkan kepada satu kes yang lain, kita pasti akan ada penyelesaian terhadap perkara ini. Sama-sama kita belajarlah. Betul. Itu di NST. Saya teruskan di harian Metro di halaman hadapan di bahagian atas ini berkaitan dengan sedikit perkongsian yang menyayat hati juga berkaitan dengan keadaan adik Muhammad Afiq Ikmal Muhammad Zaini. Doktor sedang berusaha menstabilkan beliau dan doa buat Afiq selepas 22 tahun menjalani pemindahan hati yang kini berada dalam keadaan kritikal dan koma akibat komplikasi hati. Muhammad Afiq berusia 23 tahun dirawat di Hospital Selayang, adalah bayi pertama di negara ini menerima penderma hati daripada insan berhati mulia pada usia 14 bulan, iaitu Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail. Dan menurut pakar perubatan, jangka hayat penerima hanya mampu bertahan selama 20 tahun selepas menjalani pemindahan hati. Dan laporan terperinci boleh dibaca di halaman ke-6 yang boleh juga saya kongsikan sini berkaitan dengan satu perkongsian dari seorang pakar, iaitu Dr. Firdaus Salih, mengatakan bahawa banyak faktor yang perlu diambil kira. Secara keseluruhannya, jika pemindahan hati tiada penolakan dan berjaya, memang penerima boleh bertahan lama dan hidup seperti orang biasa. Menurutnya, jangka hayat penerima hati juga boleh melebihi usia dewasa kerana organ hati yang tidak berfungsi sudah diganti dengan organ baharu daripada penderma yang lebih baik. Bagaimanapun, katanya setiap pemindahan pasti mempunyai risiko, namun jika penerima selesa dan pemindahan itu berjaya, maka dianggarkan jangka hayat akan lebih lama. Kalau boleh kita imbas kembali, adik Muhammad Afiq pernah mencetak sejarah negara apabila menjadi penerima hati pertama di Malaysia pada tahun 1999 selepas menerima hati daripada Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail yang pada ketika ini telah pun berusia 45 tahun. Dan ada juga dikongsikan berkaitan dengan reaksi daripada Wan Muhammad Hafizam yang mengatakan bahawa seperti beliau yang sedang bertarung nyawa, beliau meluangkan masa sejam untuk berada di katil bersebelahan dengan adik Wan Muhammad Afiq yang masih lagi belum sedarkan diri pada ketika ini di Hospital Selayang. Kami mendoakan agar segalanya dapat diselesaikan, dapat diberikan rawatan yang lebih lanjut dan agar urusan dipermudahkan dan kita dapat mendengar perkabaran gembira satu hari nanti, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga tentang Didik TV. Mungkin anda di luar sana juga dah tahu, dah ikuti tentang rancangan ini di NTV7. Kini pembelajaran menjadi lebih mudah dan juga menarik dengan Didik TV. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, program pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran, kurikulum kebangsaan dan juga pendidikan melangkau bilik darjah di mana sahaja anda berada dan bila masa sahaja. Bila? Dan ikuti Didik TV KPM setiap hari hari dari jam 7 pagi hingga 12 malam bermula 17 Februari di NTV7 dan YouTube NTV7
Malaysia. Ini Ya. projek mega yang membabitkan golongan pendidik, kan, Betul, ibu betul. bapa dan juga saya rasa dunia penyiaran lah. Ya. Tak pernah lagi ni dalam sejarah ni. Dunia penyiaran tu maksudnya guru-guru pun akan bersama dengan kita. Ya, di setiap hari sini. cikgu ni kat sini dan kru-kru teknikal juga berjuang daripada 7 pagi sampai 12 malam. Ui, tu dia. Jadi besok akan dilancarkan secara sepenuhnya Didik TV ini dan kita boleh bersama-sama lah sebab isteri saya juga seorang pendidik. Jadi mengambil inisiatif ini dengan langkah yang sangat baik sebab kita tahu di dalam talian ini kalau kita nak belajar tu memang fokusnya agak terhad lah. Boleh fokus tak sekarang? Kenapa awak tersenyum ni? Tak, boleh fokus tak? Fokus lah ni, Okey, tengah fokus. Tapi dengan adanya Didik TV sebegini, usaha sebegini, melihat kaca televisyen, kita faham kan anak-anak kan kadang-kadang memerlukan interaktif sebegitu. Sebab nak bantu calon SPM ni kan? Betul. Oh, nak mula dah selain SPM ni, Nak bantu mereka juga yang kurang capaian internetnya, mempunyai sedikit kekangan untuk mempelajari pembelajaran dalam talian dan ini merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu kita melihat ataupun mempelajari segalanya secara percuma. Melihat tengok saja TV dah dapat ilmu. Macam itulah kita bayangkan seperti itu ya untuk membantu mereka yang kurang dari segi pencapaian internet dan sebagainya. Okey, jangan lupa untuk saksikan sekali lagi 7 pagi 12 malam setiap hari bermula 17 Februari. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini seperti biasa topik utama kita pada hari ini akan bercerita tentang agro menjana pendapatan kita semua. Didik TV berkesan membantu pelajar kerana pelajarannya mudah difaham. Nanti masa Didik TV convenient kerana kita dapat akses dengan mudah. Bila adanya Didik TV ni, pelajar-pelajar ataupun anak-anak boleh tengok TV bersama-sama, belajar bersama-sama mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sekolah menengah lain, sekolah rendah lain. Jadi kalau misalnya mereka terlepas, mereka boleh mengulang semula di YouTube ataupun dia akan ada ulang siar di TV juga. TV pendidikan adalah salah satu wadah yang sangat menarik dan interaktif yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Selain itu, ianya juga turut membantu murid untuk menguasai teknik-teknik pembelajaran dan membantu meningkatkan kefahaman murid dalam subjek-subjek tertentu. Rasa sangat gembira apabila mendapat tahu akan ada Didik TV. Dalam rancangan Didik TV ini saya dapat pelajari banyak benda. Antaranya ialah dari segi teknik-teknik dan cara-cara untuk menjawab soalan-soalan SPM. Selain daripada itu juga saya dapat jadikan Didik TV ini sebagai rujukan sampingan saya selain daripada kelas online yang dianjurkan oleh guru-guru sekolah. Kembali semula dalam Malaysia hari ini, selamat pagi. Mana yang ibu bapa di rumah tu memantau anak-anak sedang PDPR, kelas online, selamat bersama dengan anak-anak. Sambil-sambil itu menonton MHI. Baik, kita nak kongsikan berkenaan dengan ini, berkenaan aktiviti menanam kobis di halaman rumah. Bayangkan daripada kita dulu kan kita suka tanam pokok bunga dan sebagainya. Apa kata kali ini kita tambah kelainan sedikit, menjadikan landscape sayur-sayuran tu di hadapan rumah. Kita nak kongsikan ini bersama dengan Muhammad Nur Amri bin Muhammad Nasir, merupakan peminat bidang pertanian. Katanya kat depan rumah tu banyak kobis. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Amri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dah berada di halaman rumah ya? Ya, betul. Baik, di Jasin Pagi-pagi lagi dah ada. Pagi-pagi. Memang setiap pagi memang akan melakukan bercocok tanam ni waktu pagi apa? Saya memang setiap pagi akan pantaulah saya punya pokok, keadaan pokok baik atau tak baik lah. Baik, menanam kobis ni, dia macam menanam tebu di tepi bibir kan. Tapi ini menanam kobis di hadapan rumah. Macam mana boleh terfikir untuk menanam kobis ni? Menjadikan landscape. Sebenarnya pada tahun 2015 timbul idea saya untuk mewujudkan satu edible garden di kawasan rumah saya. Yang mana edible garden ni kita tahu tanaman secara diri untuk kita makan sendiri, tanam dan makan sendiri. Jadi saya cuba mencari ilmu yang berkaitan dengan tanaman asas yang perlu ada di halaman rumah kita. Contohnya macam kunyit, ubis, sayuran berdaun. Jadi benda-benda tu penting untuk terutamanya untuk orang rumah kita masak. Dia nak masak dia boleh petik sendiri dan fresh. Kalau kita beli kat pasar berbeza, kita simpan kat peti, nak pakai dah layu. Itu beza. Jadi minat tu
yang menimbulkan saya rasa nak menanam. Makin lama makin banyak lah. Kubis dengan sayur dan sebagainya. Itu betik sekaki lah. Okey, memilih kubis ni antara sayuran yang ditanam di rumah ni kan, adakah ia antara sayuran yang senang untuk hidup ke ataupun sensitif ke, perlu penjagaan yang sangat teliti ke, bagaimana? Kubis ni sebenarnya dia tak banyak penyakit. Yang ada biasanya ulat ratus ataupun Brutella ada biasanya. Tapi kaedah kita dengan adanya ilmu yang asas kita ada, jadi kita boleh menanam dan kita kawal serangga yang ada. Jadi tak susah sebenarnya menanam ni. Dia jangka masa 3 bulan dah boleh tuai. Oh. Jadi kubis ni Cik Amri jual ke ataupun makan sendiri saja? Ada makan sendiri, ada masa saya sedekah kat jiran-jiran, ada yang nak ambil untuk hiasan rumah, landscape rumah pun saya bagi ambil. Saya jual lah, ada jual sikit-sikit lah, jualan biasa-biasa saja. Amri, okey, mungkin boleh kongsikan kepada kita kan, kadang-kadang ni kan kita rasa macam alah, bolehlah cakap awak ada halaman rumah, ada tanah kan. Macam kita ni rumah sekakang kera je pun tak ada tanah. Macam mana? Adakah itu antara teknik pertanian ni kita tak boleh fokus pada tanam dekat pasu saja. Dia sebenarnya sekarang ni bidang pertanian ni sekarang dah moden, ada yang kaedah hidroponik, seperti mana yang saya ada juga buat, nanti saya tunjuk lagi. Pertanian melalui kas, iaitu kas hidroponik. Kita boleh menanam secara hidroponik. Orang yang tinggal ke tingkat atas pun boleh menanam. Boleh ada sayur. Jadi kaedah tu kita kena kaji, kita kena belajar. Jadi kita tahu yang mana satu sesuai dengan kawasan rumah kita. Jadi kita boleh pilih lah. Okey Amri, boleh tak bawa kami berjalan-jalan, tadi kata nak tunjuk apa tu tadi? Boleh. Okey. Dia modal dia banyak ke bila nak mulakan tanaman sayur-sayuran ni dekat rumah ni? Tak banyak. Kalau tanah dalam RM5 tanah sawit, lepas tu benih RM2-3 je. Perniagaan baja, saya pakai baja TPF. Baja tie, teknologi tie. Jap saya tunjuk Okey, mana dia? Boleh ke tu? Okey. Boleh. Ni kubis saya lah. Ada yang saya dah segarnya. Ini yang dah matang, itu yang baru saya tanam balik sebab dah tuai. Saya sengaja buat macam ni sebab biar ada kesinambungan lah. Maksudnya tak putus-putus sayur saya. Jadi ini antara yang bakal dituai sekejap lagi. Dia berapa lama nak tahu dia dah matang ni, tempoh dia? Biasanya dari semayang biji benih, lebih kurang 3 bulan kita dah boleh ambil petik lah. Kita akan lihat dia di dalam ni, dia akan bulat macam ni. Itu dah bulat. Jadi kita boleh petik lah. Itulah tu. Jadi, okey, Amri dah berumah tangga, ada 3 orang anak. Bagaimana sokongan isteri dan juga anak-anak? Dari segi sokongan isteri, sangat baik sebab memiliki hobi yang sama dengan anak-anak. Anak pun suka menanam. Jadi kita boleh buat sama-sama lah waktu PKP ni. Selain daripada kopis ni? Saya bawa berjalan tempat lain pula. Boleh. Selain kopis, apa lagi sayur-sayuran lain, tanaman yang lain? Ini limau kasturi. Tu limau kasturi. Sedangnya nak makan kopis ada. Dalam batu, tu kunyit. Segarnya. Dan kemudian ada limau turut. Ini yang saya tunjukkan kaedah khas. Kaedah yang kita boleh menanam. Orang yang tak ada tanah pun boleh menanam. Ini bayam. 22 bulan itu saya tanam. Ini tak payah pakai tanah, pakai air je. Ini kailan. Ini daun sup. Daun kunyit. Maknanya murah. Kemudian ini yang jagung pun ada jagung. Ada pula jagung. Jagung pun ada. Ini yang dah besar kailan. Ini kaedah yang orang boleh pakai untuk menanam. Kaedah tak payah apa? pakai tanah. Kaedah hidroponik. Hidroponik ni lah ya. Ini kailan, kangkung, sawi. Dan juga ini kaedah. Rumah Amri dah macam ni dah boleh macam pasar segar dekat tepi tu. Biasa macam tu lah kalau orang datang rumah saya. Ini peria, saya dah tagging, timun. Amri memang ada Amri memang ada latar belakang pertanian ke ataupun memang belajar daripada tak ada apa-apa dulu? Saya sebenarnya seorang guru. Seorang guru. Okey, cikgu. Guru memang saya terlibat dengan pertanian lah, mengajar darjah 6, subjek RBT dulu namanya Kemarahan Hidup. Jadi dalam subjek RBT ni kita mengajar budak menanam, aktiviti menanam.
Jadi dengan pengalaman tersebut membolehkan saya menambah-nambah lagi saya punya tanaman di rumah. Kami gembira sangat. Saya pokok cili Oh ni semua ada lah cikgu lengkap lah, insyaAllah boleh. Rumah saya sukalah. Kami pun suka tengok ni. Boleh datang, jemput datang. Oh boleh datang ya. Okey insya-Allah kalau tak ada nanti COVID. Lepas PKP insya-Allah boleh datang. Kan. Baik, terima kasih Cikgu Amri. Kita tahu cikgu pula. Cikgu Muhammad Nur Amri bin Muhammad Nasir. Boleh. Kita harapkanlah ini memberi semangat kepada kita semua lah kan untuk mencuburi bidang pertanian ni kan. Daripada suka-suka kita boleh juga menjana. Sekarang cili padi dah mahal cikgu. Betul. Sebab saya mengajak orang di luar sana, masyarakat di luar sana supaya menanam sebab kita boleh makan sendiri. Apa yang kita tanam itu rasanya lebih selamat. Betul. Dan kita boleh menikmati masa kita yang daripada terbiar. Sebab bagi saya, setiap pagi hampir 10,000 langkah saya boleh berada di kebun saya. Saya set masa. Baik. Jadi cikgu, aman lah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Ya. Okey, sama-sama. Okey, jaga diri cikgu ya. InsyaAllah, masih jemput datang nanti insyaAllah. Baik, kami datang nanti jangan habis semua sayur tepi tu kan. Okey, baik. Itu dia antara usaha yang dilakukan oleh Cik Muhammad Nur Amri Muhammad Nasir. Kita nak berehat seketika, selepas ini kita nak tahu pula siapa pernah tengok arnab, menternak arnab yang dengan bilangan yang banyak. Sebab ini antara haiwan ternakan yang agak mungkin ada isu kata ternak ni untuk apa kan, makan dan sebagainya lah, comel dan sebagainya. Tak apa, nanti kita akan bersama dengan Faisal Sa Ismail, peternak arnab ini jauh bah. Kita bersama dengan Hanif selepas ni. Tip penjagaan arnab. Jom. First kali saya bagi makan arnab saya, bagi makan pellet dan saya bagi makan sampingan seperti ketum ayam, petai belalang, kangkung. Dan reban mestilah dalam keadaan sentiasa bersih untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Hari ini kita akan memetik hasil yang telah matang, yang dah masak. Ini ambil daun kukumbar jawa, nampak tom yum. Okay, saya Atita Usairi. Hari ini saya nak tunjuk cara memindahkan anak pokok yang telah disemai ke dalam polybag. Okey, selepas 30 hari dari tempoh penyemaian, biji benih yang baik akan menghasilkan anak pokok yang berukuran lebih kurang 5 hingga 6 inci. Jadi anak pokok yang telah tumbuh ni kita akan pindahkan ke polybag untuk pertumbuhan akar yang lebih sempurna. Polybag yang bersaiz kecil ni kita isikan sabut ataupun medium lain, kemudian kita buatkan lubang di tengah-tengah untuk kita letakkan anak pokok. Kita cabut satu anak pokok daripada tray semai yang telah sambah ni, kita masukkan ke dalam lubang tadi dan kita mampat-mampatkan dia punya sabut ataupun medium. Okay, selepas 7 hingga 10 hari kita pindahkan ke dalam polybag ni, kita boleh pindahkan ke bekas yang lebih besar. Baik, itu dia. Memang kreatif dan inovatif lah rakyat Malaysia ni sebenarnya dalam menjadikan agroculture ni sebagai satu pendapatan dan juga mungkin untuk penggunaan diri sendiri. Dan kita nak teruskan, selain daripada hanya bercucuk tanam, pertanian, ada juga usaha penternakan yang juga boleh dicontohi kepada mereka yang berminat di dalam bidang ini juga. Dan kita akan terbang nun jauh di Sabah ni bersama dengan Cik Faisal Sa Ismail, seorang penternak arnab yang menjadikan hobi menternak arnab yang kini juga menjana pendapatan hanya melalui panggilan telefon sahaja. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Ya, Faisal berada di mana kalau boleh kongsikan bersama kami terlebih dahulu? Saya berada di rumah di Kampung Logan Sembilan, Beaufort, Sabah. Oh, di Beaufort, Sabah. Wow, ya, jauh. Terima kasih kan sudi bersama kami pada pagi ini.
Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu kabarnya dari hobi menternak anak kini menjadi seorang penternak anak sehingga boleh menjana pendapatan. Bagaimana sebenarnya semua ini bermula, Faisal? Alhamdulillah, bermulanya dari masa saya zaman sekolah lagi. Masa itu orang tua saya membeli saya arnab dan hasil apa yang saya usahakan masa itu saya terasa juga mendapatkan saya sebagai terhati lah untuk memilih ternak ini. Jadi pada masa ini saya cobalah dengan usaha yang pernah saya lakukan. Dia mendapatkan hasil yang baik. Berapa jumlah arnab yang ada sekarang di kawasan anda? Jumlah yang ada sekarang dalam kawasan saya ini dalam 200 ekor. 200 ekor ya? Iya, 200 ekor. Ya, dan katanya pendapatan memang mencecah hingga 4 angka. Mungkin boleh kongsikan apa tips sebenarnya? Bagaimana sebenarnya nak bermula? Sebab kita tahu menternak anak ni mungkin dengan minat, mungkin kerana kecomelannya, tapi ini sehingga menjadikan kerjaya. Bagaimana sebenarnya nak bermula menternak anak ni sehingga boleh menjadi pendapatan? Bermulanya tu macam daripada kita sendirilah. Bila kita untuk mencuba apa yang kita lakukan baik, hasilnya baik lah. Daripada kita sendiri. Semuanya tu pun maksudnya bila kita tumpukan perhatian dengan belayan yang baik, makanan yang baik, dia akan memberi kita pulangan yang baik. Okey. Maksudnya rutinnya bagaimana? Sebab saya tertariklah kita memberikan perhatian, kita jaga dengan baik. Rutin awak menternak anak ni bagaimana? Rutin macam biasalah. Saya selalu macam saya tidak suka dalam keboringan. Saya tidak suka yang tidak buat yang perkara tidak berfaedah. Jadi saya cuba dengan bermain-main dengan yang berfaedah lah. Dan saya dapat bermain dengan mengisi lapangan saya. Juga dapat hasil. Walaupun penat dengan tenaga apa yang kita buat untuk arnab ni, dia memulangkan hasil yang baik untuk kita juga lah. Rutin dia macam hari-hari kita bagi dia makan, pelayan, kami bermain-main. Jadi mengisi masa lapang kita juga lah. Ya, betul. Dan okey, kalau sebab kita tahu ianya menjana pendapatan anda bersama dengan keluarga juga. Kalau tak keberatan boleh kongsikan tentang pendapatan sebulan ataupun bagaimana kitaran perniagaan ini dilakukan? Siapa yang selalunya membeli arnab yang anda ternak ini? Selalunya yang membeli arnab ini macam contoh bila kita post dalam Facebook ataupun WhatsApp, bila nampak arnab kita menarik, sehat, cerdas, contohnya macam itu komel lah kan. Jadi adalah yang akan kalau kita bertanyakan macam berapa harga dia, komel lah, kita sebagai harga lah. Lalu ini pun restu daripada ibu saya lah, saat dia banyak memberi semangat dengan saya, apa yang saya sendiri, apa yang saya lakukan, dia sokong saya selalu lah. Jadi berdoa dari seorang ibu lah. Range harganya kalau boleh dikongsikan juga, berapa harga seekor arnab ni? Harga seekor saya jual daripada RM100 hingga RM500 seekor. Sehingga ke RM500? Ya, tinggal daripada bakar dia, size dia, comel dia. Wow. Ada jenis ke perbezaan bakar-bakar tersebut kalau boleh dikongsikan juga? Yang paling mahal apa? Saya di sini Poland yang paling mahal lah. Okey. Hingga 500. Bila Korea tu mungkin dalam 300. Lion 100. Wow, dan bergantung kepada tahapnya lah ya, dewasa ke? Dewasa. Masih kecil ke? Ya. Baik, ada tips tak? Kalau mungkin ada yang menonton ni juga berkecimpung dalam bidang yang anda usahakan. Apa tips untuk menjaga arnab ni? Sebab kita tahu ianya antara haiwan yang sensitif, sukar dijaga juga dengan pembersihannya juga. Apa tips sebenarnya, Faisal? Okey, tips penjagaan mudah saja. Kita bersihkan reban arnab, makan yang sehat dan berikan belayan kasih sayang yang lembut. Dan jangan abaikan makan dan selalulah berikan makanan yang segar. Buang apabila makanan yang sudah lewat sehari sebelumnya. Itu membuatkan anak kita sehat. Kita bisa lihat.
Faizal, sangat menarik usaha yang anda lakukan ini. Kalau kita nak hubungi anda, di mana Facebooknya boleh kita dapatkan? Okey, Facebook saya saya menggunakan nama anak saya, Muhammad Sukmasa. Okey. Di situ saya ada post lah macam-macam untuk Arnab. Apa yang saya buat dalam TV macam saya usahakan seperti bunga, dokter, Arnab, semua saya post di situ. Okey Faizal, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Okey, sama-sama. Terima Semoga kasih. berjaya diucapkan untuk terus melebarkan sayapnya dan perniagaan ini. Okay? Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu Encik Faisal Sa Ismail, seorang peternak anak dari Beaufort, Sabah yang berkongsikan berkaitan dengan daripada hobi sehinggalah sekarang ini ada 200 ekor lebih sedang diusahakan dan boleh menjana pendapatan sehingga ke 4-5 angka sebulan. Itu satu perkongsian dan juga angle yang saya kira sangat menarik untuk kita bawakan tentang bagaimana usaha menternak dalam pertanian juga dapat menjana pendapatan. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada usaha dari seorang remaja berkaitan dengan tanaman hidroponik dan juga bagaimana projek bercucuk tanam dari kalangan Kariah Masjid yang sedang diusahakan juga. Akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Pendapat saya tentang didik TV yang disiarkan di televisyen ini amat baik kepada pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang sering mengalami masalah internet. Di samping itu, sekarang ini kita tidak dapat belajar secara bersemuka. Jadi dengan adanya didik TV ini, kita dapat belajar dan memperolehi teknik-teknik yang lebih baik daripada guru-guru pakar. Pembelajaran secara di rumah boleh dipantau oleh ibu bapa itu sendiri sebab pendidikan diberikan di TV, di kaca TV. Yang kedua, kelebihan didik TV ni ialah ianya mudah diakses kerana hanya perlu buka TV pada masa tertentu dan mudah untuk ditontonlah. Dia tidak memerlukan jaringan internet dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua, didik TV ni ada di TV7 iaitu satu channel di mana available untuk semua jenis TV ataupun semua jenis plan. Bukan hanya ianya menyiarkan program berita pendidikan, tetapi ianya juga menyiarkan program berbentuk edutainment ataupun didik hibur yang saya pasti dapat menarik minat pelajar semua. Apapun, kami semua mendoakan agar didik TV ini akan dapat terus membantu anak-anak dari segi pembelajaran mereka. Saya suka menonton TV pendidikan sebab best. Banyak ilmu yang saya dapat. Saluran didik TV di NTV7 adalah inisiatif yang baiklah daripada pihak Media Prima dan juga Kerajaan Malaysia, terutamanya untuk membantu belajar di kawasan yang kurang atau rendah atau susah mendapat rangkaian internet. Jadi ini satu usaha yang baiklah supaya mereka tidak terus keciciran. Saya akan tunjukkan apa-apa keperluan bahan-bahan untuk kita tanam orkid. Pertama sekali kita ada Dettol. Okey, tujuan Dettol ni kita gunakan apabila kita dapat je pokok orkid lah daripada mana-mana lah kan. So kalau kita tengok pokok orkid tu tak berapa bersih, kita akan rendam dia dalam larutan Dettol. Tak lamalah, dalam 5 minit. Kita cuci semua daun-daun dia ni, mana yang kotor-kotor tu. Bila dah bersih tu, kita akan bilas dengan air paip baliklah. Jadi di sini saya akan menunjukkan teknik penanaman pokok secara kaedah Nutripot. Dan caranya kita memasukkan sumbu di pasu supaya untuk menjaga bekalan air terhadap pokok ini. Dan kemudian saya akan menggunakan medium sabut kelapa untuk menanam pokok. Okey, jadi keadaan di dalam adalah begini sumbunya perlulah berdiri. Dan contoh pokok yang saya tanam di sini adalah saya menggunakan ketumbar Jawa. Kita boleh tengok akar dia dah mula keluar. Jadi sumbu tadi kita perlulah lekatkan dengan akar-akar ni. Okey, kita membuat 3 penjuru. Sumbu perlulah berada dalam keadaan berdiri Okey. Apabila kita dah berdirikan, kita tambah lagi sabut. Mudah dan ringkas. Jadi apabila selesai menanam, kita tengok sumbu dia di bawah hanya macam ni
Jadi apabila air baja kita siram di atas, dia akan tidak berbuang ke tanah dan dia akan tersimpan di pasu bawah. Apabila sabut atas kering, dia akan menyerap semula. Itu dia perkongsian tips dan juga bagaimana cara mereka menanam. Ada yang memberikan tips bagaimana untuk menyuburkan lagi tanaman dan memudahkan lagi pelbagai medium, sebenarnya pelbagai kaedah. Kalau minat saja menanam ni, pastinya kita akan tahu bagaimana cara yang terbaik untuk tanaman kita. Okey, kalau tadi kita dah kongsikan tentang kaedah tanaman menggunakan tanah dan kita juga dah kongsikan mereka yang minat menternak arnab. Sekarang ini kita nak kongsikan pula kepada anda bagaimana mereka ini menggunakan kaedah menanam hidroponik ataupun hanya menggunakan air baja, nutrien sahaja, tidak ada tanah tapi masih lagi boleh menjayakan tanaman mereka. Kita nak mendekati seorang remaja dan juga bapanya ini mendapat perhatian media kerana mereka kongsikan bagaimana minat mendalam tentang tanaman hidroponik ini boleh membuahkan hasil sehingga mempunyai perniagaan sampingan yang lain pula, menyediakan idioponics untuk mereka yang minat menanam. Okey, jadi ayo kita bersama dengan Encik Sarbi Matnah, ayahnya, dan juga Muhammad Benyamin Sabri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar kalian berdua? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak juga tanya sebab kita dah tahu tentang adanya idioponics ni, minat tentang hidroponik, tapi mungkin Encik Sabri boleh kongsikan bagaimana mulanya tanaman hidroponik menjadi pilihan kalian berdua. Silakan. Okey, pertama sekali terima kasih kerana menjemput kami bersiaran pada pagi ini. Sama. Hidroponik ini adalah satu jenama yang kami cipta. Okay. Saya sebenarnya seorang guru pendidikan khas. Okay. Jadi salah satu bidang pengajaran saya di sekolah adalah pertanian. Okay. Jadi saya banyak melibatkan diri dalam perkebunan. Mula berjenak dengan hidroponik. Kemudian aktiviti saya itu menjadi ikutan pada anak saya ni. Okey, anaknya minat, Benyamin minat masa PKP ni lah kan? Mula minat sebab ada masa terluang, betul? Atau sebelum ni lagi? Bukan. Saya mula minat ke usia saya 11 tahun. Okey, sekarang awak berusia? 14 tahun. 14 tahun. Jadi apa setakat ini perkembangan tanaman hidroponik yang dah ditanam? Sebanyak mana tanaman, pelbagai jenis, kabarnya boleh kongsikan? Antara tanaman yang saya sudah tanam, antaranya berdaun lah. Tanaman berdaun lah. Okey. Saya difahamkan lah macam kalau contoh tanaman hidroponik ni, kalau berdaun dengan yang ada contohnya cili dan sebagainya, dia ada pendekatan yang berbeza walaupun kaedah yang sama. Mungkin boleh kongsikan lah sedikit kalau kita ni nak mula sebagai newbie orang kata tentang tanaman hidroponik ni, apa yang kita perlu lakukan? Okey, hidroponik ni sebenarnya mudah kalau kita dalami, kita faham prinsip dia. Jadi mudah untuk sesiapa sahaja yang baru nak mencuba. Jadi kalau untuk sayuran berdaun ni biasanya kita gunakan bekas yang kecil, kita panggil net pot. Net pot pasu kecil tu ya. Jadi satu pasu kecil tu boleh memuatkan satu pokok sayur. Okay. Dalam masa yang sama kita juga ada menghasilkan pasu besar. Okey, di pasaran memang ada pasu besar, jadi kita letakkan media yang banyak dan lebih besar untuk pokok berbuah. Pokok berbuah, timun dan sebagainya. Okey, kalau contoh yang media yang digunakan, kokopit, gunakan tanah ada guna untuk hidroponik ini? Kita gunakan tanah, kita gunakan kokopit, perlite, hydroton, sponge, wool. Tapi kami sebenarnya mencari yang murah dan orang kata mudah untuk orang kata pengguna. Kalau mahal, kalau menghasilkan satu pokok pun kosnya lebih tinggi, baik kita beli di pasar kan. Betul. Jadi kami cuba bantu orang kata orang yang baru berminat nak memulakan hidroponik ni mendapatkan orang kata sayur dengan kos yang murah. Antara banyak-banyak media yang boleh digunakan yang mengurangkan kos lah orang kata. Contohnya seperti apa? Sama ada wool ataupun kokopit, sabut kelapa. Ini ada dua cara kalau hidroponik ni. Pertama sekali semai terus. Kalau semai terus tu kami suka guna kokopit lah. Kemudian kalau satu lagi caranya adalah kita transfer. Kita semai tempat lain, kemudian kita cabut satu persatu, kita balut dengan span aquarium lah terutamanya. Kami suka guna span aquarium. Tetapi baru-baru ni dalam PKP ni adik Benyamin ada membuat orang kata satu inovasi lah. Inovasi pun orang kata mencipta satu produk. Okey, yang memang kami gelarkan memang hidroponik lah. Hidroponik maksudnya education. Hidroponik for education. Jadi dia mencipta
satu botol. Idea ni orang kata boleh bantu. Datang ketika kami mengecat mural di sekolah lah kan, dibantu saya mengecat mural di sekolah, jadi ada bekas terpakai. Bekas tongcat tu. Jadi kami berbincang mengatakan bahawa bekas itu boleh menjadi satu bekas hidroponik khusus untuk pembelajaran di sekolah. Benyamin, Benyamin punya idea, kita tahu yang ada starter kit lah kan untuk mereka yang minat tanaman hidroponik ni, betul tak? Okey, mungkin boleh ceritakan apa yang boleh kita dapat daripada kit itu dan perniagaan ini, bagaimana sambutannya. Benyamin kongsi sedikit. Apa yang boleh kita dapat dengan set itu, kita boleh belajar menanam tanaman sayur seperti pokok sawi. Sambutan baik tak? Berdaun. Ramai tak yang beli? Yang lebih mudah. Ramai. Panduan bantu. Ada buku panduan semualah. Panduannya kami telah pun meletakkan di YouTube. Jadi segala panduan orang semua boleh periksa dan orang boleh tahu bagaimana cara untuk tanaman hidroponik. Okey, mungkin sedikit daripada Encik Sabri, bagaimana kalau orang mungkin nak mula minat tentang tanaman hidroponik ni, secara ringkasnya pesanan apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu elakkan. Silakan. Okey, saya sendiri pun orang kata masih lagi belajar dan terus belajar. Anak saya pun lebih lagi lah. Sebenarnya hidroponik ni kita kena terus mencuba try and error sampai serasi dengan cara kita sendiri. Kita tak boleh nak nafikan cara itu betul ataupun cara itu salah. Sebenarnya hasil, orang kata penghujungnya tu yang sebenarnya yang menunjukkan cara kita betul. Jadi kepada sesiapa saja yang baru mencuba, tak kisah betul atau salah, kita kena terus mencuba. Dan insyaAllah kami sebenarnya banyak berkongsi ilmu, pengetahuan seperti kami di laman Facebook kami, di Instagram kami. Jadi boleh ikuti Facebook kami, Eduponics. Mudah je, EDUPONIX. Jadi kami Benyamin selalu menyediakan video untuk perkongsian. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Encik Sabri dan juga Benyamin. Kita harapkan semoga berjaya untuk Eduponics ni. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri kalian. Okey, kepada anda semua kalau mungkin nak ikuti mereka, boleh pergi ke Facebook seperti yang dikabarkan tadi, Eduponics. Pelbagai perkongsian dan juga tips-tips bagaimana untuk memulakan tanaman hidroponik. Boleh cuba di rumah. Mungkin senang insya-Allah untuk anda semua. Okey, seterusnya kita nak kongsikan, ini merupakan inisiatif penduduk yang berada di bandar lah, menghasilkan projek kebun ini yang boleh mendapat manfaat daripada semua mereka yang duduk di sekitar. Wartawan Syuhada ada perkongsian. Silakan. Kebun Komuniti Seksyen 8 Timur Shah Alam dizahirkan pada tahun 2014 atas inisiatif sebahagian penduduk Seksyen 8 Timur di atas tanah seluas lebih kurang 3.5 ekar, iaitu tanah milik TNB dengan kebenaran pihak BSA. Dengan keahlian lebih kurang 40 orang, kita bahagikan tugas di kebun ini kepada beberapa tugas utama. Pertamanya ialah tugas untuk memastikan pengairan yang sempurna di kawasan kebun, iaitu tugasan setiap seminggu sekali bagi untuk 2 orang. Selain daripada tugas menjaga batas sendiri setiap hari, sebab batas ini dimiliki oleh setiap individu satu batas. Tugas-tugas yang lain termasuklah tugas membersihkan sekitar kawasan, tugas menjaga nursery, tugas menjaga fertigasi dan tugas mengemaskan ataupun membersihkan kawasan sitrus. Kami tanam dengan berbagai jenis tanaman sayur. Tetapi untuk lebih kemas, kita bagikan kepada beberapa zon. Pertamanya zon sayur-sayuran yang menanam berbagai jenis sayur untuk kegunaan harian. Keduanya zon nursery untuk menjual benih-benih buah-buahan dan benih sayur. Ketiganya zon fertigasi dan diikuti oleh zon terakhir iaitu zon sitrus, tanaman jenis limau-limau. Daripada kebun komuniti ini, biasanya kita akan gunakan terus untuk kegunaan keluarga dahulu. Jika ada kelebihan, setiap ujung minggu kita akan adakan jualan sayur segar di kebun ini, dan
Kalau ada lebih lagi, kita akan hantar ke kedai-kedai makan berhampiran ya, di sekitar Sekecen 8 ni lah. Dan akhirnya, jika ada kelebihan lagi, kita hantar kepada pusat tahfiz yang berhampiran. Sebagai seorang pengurusi persatuan penduduk dan juga pengurusi kebun komuniti di sini, saya amat berharap konsep kebun komuniti ini diperluaskan ke seluruh negara kerana ia mempunyai banyak faedah. Terutamanya ia selain daripada dapat mengisi masa lapang, kita juga dapat mengamalkan gaya hidup sihat, dapat mempertekadkan ekonomi dan yang lebih penting kita dapat mengeratkan tali silaturahim di kalangan penduduk setempat. Aktiviti komuniti di bandar. Seronok kan? Bila melihat dia yang kepuasan dia adalah bila musim harvestnya, maknanya musim nak tuai dia, melihat kepada hasil yang boleh dikongsi orang ramai. Okey, itu dia perkongsian inisiatif yang dilakukanlah untuk mereka yang duduk di bandar, bagaimana masih lagi nak mengusahakan agro ni. Sekarang kita nak kongsikan pula projek bercucuk tanam. Ini merupakan usaha Kariah Masjid. Katanya ditanam kawasan masjid yang membolehkan Kariah Masjid datang untuk mengutip hasil dan sebagainya. So kan kalau Kariah Masjid kan kita ada macam AJK, biro-biro. Ini dipertanggungjawabkan oleh Biro Keceriaan Masjid. Kita nak bersama dengan Encik Muhammad Nazri Sidik. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke Encik Nazri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Nazri, mungkin boleh kongsikan sebab kita tahu ini merupakan usaha orang ramai ya. Bagaimana untuk mengumpulkan semua mempunyai satu minat iaitu tanaman dan memberikan hasil-hasil ini boleh diraih oleh semua. Mungkin boleh kongsikan usaha ini. InsyaAllah. Saya telah dilantik oleh Jawatan Kuasa Masjid yang diketuai oleh Ustaz Ishak bin Haji Idris menggraduasi unit keceriaan Masjid Pelasuai lah di pekan ini. Jadi pada tahun pertama saya cuma masalah lah. Saya kurang pengalaman dalam sini. Tapi oleh saya kena atur strategi lah. Pada awalnya saya buat satu gotong royong. Membersih masjid, buka masjid, luar masjid. Kemudian saya tengok ada wakaf-wakaf yang disumbang oleh orang tidak dicat. Kemudian jalan dorong untuk jemaah wanita ke tempat semayang, tempat wuduk semua. Tak terurus lah. Tak diuruskan. Jadi saya pada tahun pertama tu, saya selesaikan benda tu. Dengan mengecatnya, dengan cara apa-apalah yang saya fikir perlu untuk keselamatan jemaah. Kemudian tahun 2020, saya lahirnya rasa bertanggungjawab, rasa untuk membantu masjid dari sumber kewangan dan untuk sumber kewangan tersebut boleh dihasil oleh pihak masjid lagi bagus. Jadi ada jemaah yang berminatlah dalam melibat diri dalam keceriaan masjid, membersih masjid. Jadi saya berbincang dengan diorang untuk buat satu pasukan lah untuk mencari sumber-sumber pendapatan. Itu melalui pertanian ni lah. Ya. Bincang-bincang, wujudlah idea untuk tanaman kecergasi. Cik Nazri, berapa banyak tanaman sekarang ni yang diusahakan? Saya seorangnya, cuba kongsikan bersama kami. Nampak luas. Sekarang ni dia kita buat kecergasi ni jumlah sekarang dah 1,000 lebih polybag lah. Melibatkan beberapa jenis tanaman lah. Tak. Setakat ni kita satu jenis saja. Tanaman apa sekarang? Timun meli, timun cantik. Sekarang dah musim tuai ni dah? Sekarang ni lagi, insyaAllah, lagi 2 minggu kita akan jual lah pusingan yang tahun 2021 ni. Kalau 1,000 beg tu berapa banyak, berapa kilo timun dapat tu? Bagi satu kita yang lepas lah, yang keputusan yang kita tanam pada tahun 2020, kita dapat satu polybag. Berapa Cik Nazri? 2 kilo.
2 kilo satu polybag 2 kilo Jadi sekarang ni kita ada 1,000 polybag. Jadi kita tarah dengan mana 2 kilo tadi. Jadi dapat 2 tan lah. Sepusing Jadi wangnya itu akan menjadi macam mana? Maknanya hasil tanaman itu akan membantu siapa ataupun adakah ia digunakan untuk tabung masjid ke? Okey. Untuk hasil pendapatan ni kita sumbangkan kepada masjid, kemudian bagi ke ahli-ahli yang mengurus projek ni. Sebanyak 2 orang ahli lah yang tetap lah. Cik Nazri, kita yang masjid kita tak bagi bentuk wang lah, kita tanggung kos-kos seperti projek keceriaan, banner, buat petak bunga, lepas tu beli benih dan lagi-lagi lain-lain projek seperti kita papan tanda arah. Mana yang belum Cik Nazri, dalam banyak-banyak tanaman timun menjadi pilihan kan? Kenapa agaknya? Atau mungkin ini adalah perbincangan ramai-ramai dulu ke? Macam mana? Pada mulanya saya buat tanam timun ni 2 jenis, yang besar dengan kecil. Tapi apabila permintaan tu lebih pada yang kecil, kemudian harga pun buat setakat sekarang ni pasar raya dan pasar tani mencecah RM8 lebih kurang. 1 kilo. Jadi saya di sini menjualnya dengan harga borong. Makna lebih kurang RM6 1 kilo. Murah. RM2 beza tu. Tujuan kita, matlamat kita selain mendapatkan pulangan hasil membantu masjid, kita juga berhasrat untuk membantu penduduk kita merasai timun yang murah. Kemudian kita juga jual pada pekedai-pekedai roncik kita kampung kita ni. Dan juga sayur itu juga kita juga bagi impak ataupun sedekah kepada anak-anak yatim. Yang mana di Masjid Kampung Pulau Serai ini telah diwujudkan persatuan impaknya kebajikan, dia menyumbang bantuan kepada sekolah-sekolah agama, orang-orang sakit kronik, sekolah tafiz. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita semua untuk kebajikan orang anak yatim. InsyaAllah. Cik Nazri. Cik Nazri, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ni. Bayangkan kita berbudi pada tanah, kita satu pahala. Lepas tu berkembang lagi pahala tu, berkongsi dengan orang lain kan. Rezeki kan. Cik Nazri, terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan usaha ini dipanjangkan, membuahkan hasil kan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Nazri ya. Jaga diri. Okey, itu dia Cik Muhammad Nazri Siddiq, Biro Keceriaan Masjid Kampung Pulau Serai, Pekan Pahang. Berbudi pada tanah satu hal. Ini juga mungkin boleh dijadikan contoh oleh mereka yang biro-biro masjid kan. Kalau ada tanah lebih, salah satu untuk menjana pendapatan, tidak mengharapkan yang lain. Sekurang-kurangnya masjid ada pendapatan sendiri daripada usaha yang dihasilkan. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ni. Kita akan bersama dengan si suara lantang, vokal mantap, finalis AJL. Siapa lagi kalau bukan Ernie Zakri. Semuanya selepas ini di MHI. Bagi saya, pandangan saya sebagai seorang pelajar dan juga seorang calon penentu SPM bagi tahun 2020, saya rasa ini merupakan langkah yang baik yang dilakukan oleh pihak KPM bagi terus cuba mendidik para pelajar yang tidak boleh bersemuka sekarang ini disebabkan pandemik COVID-19. Menerusi didik TV, terutama pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM nanti, sudah tentu mereka akan memperoleh faedah daripadanya. Salah satu faedahnya adalah dapat membantu pelajar-pelajar cara-cara ataupun teknik untuk menjawab soalan dengan betul. Diharap peranan TV pendidikan dapat melangkaui batas sempadan dan juga kreativiti dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Kerana TV pendidikan kalau dari dahulu hingga kini seharusnya berlaku perubahan selaras dengan perkembangan zaman. Dengan terlaksananya program didik TV ini, bagi saya sangat-sangat membantu kepada ramai pelajar yang mana
pelajar-pelajar yang kurang kemampuan. Rancangan Didik TV ini amat bermanfaat dan efisien kerana para pelajar SPM dapat memperoleh tips-tips akhir daripada guru-guru seluruh Malaysia untuk menghadapi SPM pada minggu hadapan. Oleh itu, jadikan rancangan Didik TV ini sebagai satu alternatif untuk menjadi pembakar semangat kita untuk mencapai kejayaan. Ingat, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Kejayaan milik kita. Kita boleh. Andai kau meranu sinar mataku, pasti kau kan tahu wajah hatiku. Biar hilang di mata, namun cinta itu tetap ada, karena kita pernah rasainya. Maafkanlah aku karena melukaimu tanpa kata bicara. Fahamilah aku karena mendustaimu demi memeluk cinta bersama ke syurga. Andai kau meranu sinar mataku, pasti kau kan tahu wajah hatiku. Dengarilah kekasih, suara jiwaku yang merindumu. Hanyalah di kau yang ku sayangi. Wow. Maafkanlah aku karena melukaimu tanpa kata Sinar Mata Hati daripada Ernie Zakri. Itulah single terbaru beliau yang cukup mendayu-dayu kita sampai terbawa-bawa mood tu ya. Walaupun menyanyi kat rumah ya. Duduk ya. Tapi mengembang lagi juga kita mendengar masa yang mula-mula tu. Oi. Okey, kini Ernie Zakri bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum Ernie. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa Selamat khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih buat memang usaha anda menyanyikan lagu di rumah itu masih merdu. Cerita. Sambil duduk tu. Tu lah. Itu kejadian selepas makan baru merdu. Oh ya. Oh ya ke? Bukan bila perut penuh tu tak boleh nak sukar tarik. ke? Sebab kan kita ada suara dari perut. Hebat. Nampak? Wah, hebatnya. Depends lah. Tapi kalau saya kena makan dulu, insyaAllah baru boleh nyanyilah. Wow, hebat Okey, pertaruhan yang terbaru dihasilkan dengan kerjasama Helen Yap kan. Kabarnya bagaimana dengan perkongsian ataupun hasil karya Sinar Mata Hati ni? Silakan. Okey, sebenarnya lagu ini sudah 2 tahun kita riliskan ataupun 2 tahun orang tahu lagu Sinar Mata Hati dah berada di luar. Tetapi kita tidak rilis secara official lah, maksudnya tidak ada di digital streaming platform. Dan pendengar-pendengar tidak tahu kat mana nak mendengarkan lagu ni. Sebabnya mereka kata lagu ni adalah satu lagu untuk sebuah drama yang pernah Ernie lakukan. Tetapi pada Ernie pada masa tu projeknya itu perjanjiannya hanya untuk drama, tetapi pada saya dan pihak syarikat rakaman saya Rocket Fuel bersama dengan Universal Music, kami bekerjasama untuk lagu ni dan kami rasa sayangnya kalau kita tak release sebab
pendengar-pendengar suka sangat lagu ni, dan bila setiap kali kalau Ernie appear on TV ataupun buat live di Instagram ke apa, orang akan tanya pasal lagu ni. Kenapa lagu Sinar Mata Hati kita tak boleh dengar, kenapa kita tak boleh tengok kat YouTube. Jadi pada Ernie, sayangnya kan, sebab ini antara satu memory dan kenangan yang mungkin ini boleh berikan kepada para pendengar. And Alhamdulillah, setelah 2 tahun, setelah selesai segala-gala apa yang harus dilakukan untuk melancarkan sebuah lagu, saya rasa 2 tahun penantian agak berbaloi lah, dan semua orang dah boleh dengar lagu ni. Cumanya disebabkan keadaan itu, saya terpaksalah menyanyi di rumah macam yang anda tengok tadi. How I wish saya boleh membuat persembahan di depan semua orang kan, di secara proper, but pada saya tak apalah, rezeki untuk lagu ini di sini, dan saya cuba sebaik mungkin agar semua pendengar dapat merasai lagu ni, insyaAllah. Ni bila dengar lagu Sinar Mata Hati kan, mula-mula masuk lagu tu, dia macam meremang sikit. Dia macam ada kan, dia unsur-unsur macam unsur lagu cerita hantu sikit kan. Macam mana tu? Seram lah, seram. Memang betul. Memang betul kita nak bunyi haunting tu, sebab kan sesuai dengan kita go back to the drama, sesuai dengan drama tersebut. Tetapi untuk lagu ni bersama dengan komposernya Helen Yap, memang Helen Yap nak buatkan satu bunyi yang dia, kalau kita recall balik, dia ada sedikit macam klasik-klasik Melayu ada, and then dia ada penuh misteri lah lagu ni. So saya rasa sangat sesuai lah. And bila go back to the chorus tu, dia rasa macam alah, meruntuhnya nasib perempuan ni, kerana dia nak membalas dendam, tetapi at the end of the day dia terpaksa membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Macam itulah. Hari ni dah di Pram 2 tahun ni, ada perubahan tak arrangement dari 2 tahun lepas dengan yang baru dilancarkan secara rasmi ni? Saya rasa penambahbaikan dari sudut mastering lah, tetapi tidak ada apa-apa perubahan arrangement. Inilah dia yang saya rakamkan 2 tahun lepas, dan itulah suara saya 2 tahun lepas. Tak berubah Alhamdulillah. Masih lagi. Okey. Ini selain daripada persediaan yang tertangguh, iaitu persediaan nak melangsungkan perkahwinan, tapi persediaan untuk AJL pada 14 Mac ni juga pastinya sedang sibukkan diri dengan menghasilkan yang terbaik, insya-Allah. Jadi bagaimana Ernie dengan tim, bagaimana setakat ini, berapa peratus yang dah disiapsiagakan untuk AJL? Masih gundah ke tak ni? Masih sangat gundah sebenarnya, sebabkan kita 14 hari bulan itu adalah satu orang panggil penentuan lah kan, yang mana saya dan rakan-rakan penyanyi yang lain sangat berharap agar jadilah date-nya tu kan, sebab kami menanti agak lama, dan saya yakin pihak production pun turut memberikan keputusan yang membuat keputusan yang agak sukar pada keadaan-keadaan seperti ini. And macam mana untuk kami persediaan Ernie, senang cerita, sebelum ini bila kita tak tahu date tu agak tergantung, saya tidak terlalu fokus sangatlah, sebab saya menyelesaikan kerja-kerja lain. Tetapi bila dah dapat 14 hari bulan 3 ni, saya terus fokus, dan barulah kita go back to the arrangement. Kita dengar balik, okey, sebenarnya idea asal nak buat macam mana, baru teringat balik, kat pentas tu nak letak ni okey, baru teringat balik. So baru buat homework balik lah. Alhamdulillah, apa yang ni boleh katakan, tidak lagi kita duduk di atas pentas, tak tahu lagi macam mana rupanya, but so far insyaAllah 60-70% semua sudah ada di bayangan Minda ini lah, insyaAllah. Tarikh 14 Mac dah tahu. Tarikh satu lagi? Tarikh lagi satu kan? Itu pun menggundahkan juga tu. Oh, gundah? Saya gundah lah. Oh, gundah. Bang Mel. Dia dengan Bang Mel. Bagaimana lagi satu tu? Alhamdulillah, saya dan pihak Syamil, kami sudah menyelesaikan apa yang patut, maksudnya documentation and all. Cumanya kami harus betul-betul confirm keputusan MCO nanti, adakah masih PKP ke ataupun akan ditukar statusnya. Jadi selepas itu kita tengok pada keadaan nanti, baru kami bersedia untuk umumkanlah, sebab sekarang ni bukan istilah untuk menyorok-nyorok lagi. Sekarang ni lebih kepada menunggu keadaan yang sesuai. Kami sentiasa doakan. Kami beritahu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik dan rezeki insyaAllah di AJL. Rezeki nak kahwin ni lain orang kata. Terima kasih Ernie Zakri. Jaga diri baik-baik ya. Ye, kahwin. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.
Waalaikumsalam. Kalau saya cakap macam tu, tak apa. Awak cakap macam tu. Saya cakapkan on behalf lah. Awak menang. Baik. Okay, itu dia. Jangan lupa dengarkan Sinar Mata Hati yang terbaru daripada Ernie Zakri. Boleh dengarkan mana-mana platform muzik sekarang ni. InsyaAllah ini mungkin menjadi peminat juga kepada pendengar-pendengar. Okey, esok menarik. Pelancaran Didik TV yang untuk NTV7 yang akan bersiaran secara langsung di Malaysia hari ini. Okey, besok jangan lupa untuk ikuti kami seperti biasa waktu yang sama. Jaga diri kalian. Jangan lupa kawalan kendiri ya. Ya. Okay, Assalamualaikum. Rindu juga bahagia, lebur hatiku dengan kata-kata, dunia hancur punah retas sejuta. Setelah kau pergi meninggalkan, terkakuku dalam kegelapan. Biar rasa ini membunuhku, biar rindu ini menghukumku. Apa jua namun dia tahu cintaku utuh bila di sampingmu. Simpan segalanya teguh agar jiwa tiada